إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Taala beri kepada kita kesempatan, ruang dan juga waktu sehingga kita bersama-sama dapat duduk dalam majlis ilmu, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala berikan kepada kita ni, ditambahkan kepada kita rahmat dan juga barakah sehingga kita terus menerus boleh duduk dalam majlis ilmu, yang mana duduknya dalam majlis ilmu ni ada kelebihan, ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak beri daripada pahala dan juga rahmat dia. Dan insya-Allah hari ni kita akan sambung lagi bacaan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Yang hari ni insya-Allah kita akan sambung bab yang kelima. Bab yang kelima iaitu berkenaan dengan amalan ahli syurga dan neraka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma khalaqa lil jannati min dhurriyyatihi ahla fahum bi'a'maliha bimasyiatihi 'amilun wa biqudratihi wa biiradatihi wa biiradatihi yanfidhun. Wa khalaqa min dhurriyyatihi lin-nari ahla fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidhalika 'anil huda mahjubun wa bi a'mali ahli an-nari bisabiqi qadrihi ya'malun. Itulah matan ataupun isi daripada bab yang kelima, iaitu berkenaan dengan amalan ahli syurga dan ahli neraka, yang bermaksud kemudian dia telah menciptakan ahli syurga daripada zuriat keturunan Adam. Mereka beramal dengan amalan-amalan yang sesuai mengikut kehendaknya, dengan kudrah iaitu kekuasaan, dan iradah iaitu kehendaknya ianya terlaksana. Dan dia menciptakan ahli neraka daripada zuriat keturunan Adam. Tinggal huruf A situ, menciptakan. Dia telah menciptakan bagi mereka mata-mata yang tidak melihat kebenaran, telinga-telinga yang tidak digunakan untuk mendengar kebenaran, hati-hati yang tidak dimanfaatkan untuk memahami kebenaran. Disebabkan hal tersebut, mereka terhalang daripada mendapat petunjuk. Lalu mereka beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, dengan dua kali situ, dengan sekali saja. Mereka beramal, lalu mereka beramal dengan amalan-amalan ahli neraka sebagaimana telah ditetapkan oleh qadarnya yang terdahulu. Okey. Insya-Allah hari ini kita masuk berkenaan dengan amalan ahli syurga dan juga amalan ahli neraka. Yang mana bab yang keempat sebelum ni kita dah bahas tentang penciptaan Nabi Adam AS dan juga ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam AS. Dan benda-benda ni ataupun perkara-perkara ni ialah termasuk daripada perkara-perkara sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang kita beriman dengan kaedah kita dengar daripada wahyu semata-mata. Penciptaan Nabi Adam kita tak tahu sebab kita tak sempat. Kita umat akhir zaman, dan kita hanya dapat maklumat ni daripada Al-Quran, dan kita beriman bahawasanya segala maklumat yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar. Walaupun kadang-kadang perkara-perkara berkaitan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran ni luar daripada asbab ataupun luar daripada logik akal manusia.
penciptaan Nabi Adam tanpa ibu dan tanpa ayah adalah satu benda yang luar daripada logik akal manusia. Antara hikmah dimaksudkan benda ni dalam bab akidah ialah nak beritahu kepada kita bahawasanya penciptaan Nabi Adam itu ialah penciptaan yang ajaib, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, usjud lima khalaqtu biyadayya. Bila mana Allah Ta'ala perintah malaikat dan juga iblis, sujudlah kamu kepada apa yang telah aku ciptakan dengan dua tangan aku. Maknanya nak beritahu kepada kita bahawasanya penciptaan Nabi Adam tu ialah penciptaan yang mulia yang Allah Ta'ala ciptakan dengan dua tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana dua tangan Allah ni ialah tangan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kita sebut dah sebelum ni, 3 benda sahaja yang Allah Ta'ala cipta dengan tangan dia, iaitu Nabi Adam AS. Kemudian Allah Ta'ala menulis Taurat kepada Nabi Musa juga dengan menggunakan kedua tangan dia. Dan juga Allah Ta'ala mengurus ataupun menyusun tanah di dalam Jannatu Adnin, syurga Adnin, dengan tangan dia. 3 benda ni adalah Allah Ta'ala lakukan dengan tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada tu, Allah Ta'ala lakukan dengan kudrat dia, kun fayakun. Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. 3 benda ni Allah Ta'ala lakukan dengan tangan dia sebagai bentuk kemuliaan kepada benda ataupun makhluk yang sedang Allah Ta'ala ciptakan tu sendiri. Okay. Dan hari ini kita masuk tentang bab amalan ahli syurga dan ahli neraka. Syurga dan neraka ni ialah benda yang tak dapat dikesan oleh panca indera manusia. Kesemua panca indera manusia ni tak dapat kesan, tak dapat berfikir dan tak dapat menghadam apa yang nama dia syurga dan apa dia neraka. Kita hanya beriman seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan juga seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis. Itu saja. Dan syurga neraka benda yang kita tak nampak, hanya kita beriman begitu saja. Dan benda inilah yang diingkari oleh golongan musyrikin Mekah pada masa itu. Benda inilah yang diingkari oleh musyrikin Mekah. Dan benda ni termasuk daripada perkara-perkara yang duduk dalam juzuk hari akhirat. Percaya pada benda akhirat ni ialah satu benda yang ataupun satu mesej yang Allah Ta'ala bawa bersama dengan diturunnya Al-Quran. Antara hikmah diturunnya Al-Quran ialah 3 tajuk utama yang Allah Ta'ala nak suruh kita ambil perhatian bila diturunkan Al-Quran. Yang pertama ialah tauhid. Itu hikmah ataupun sebab diturunkan Quran, dan juga sebab diutuskan para rasul. Allah Ta'ala nak beritahu tentang tauhid. Tauhid sini ialah bukan hanyalah tauhid mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Mencipta, iaitu dia panggil tauhid rububiyah. Tauhid yang utama sekali yang menjadi ancaman ialah tauhid ilahi, tauhid dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tauhid dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab benda ni yang berlaku kepada manusia, terutamanya musyrikin Mekah. Percaya Allah Ta'ala melakukan, Allah Ta'ala mencipta segala langit dan bumi ni, cuma dalam bab nak minta tolong, minta kebaikan ataupun tolak mudarat ni, dia tak minta dengan Allah Ta'ala, dia minta dengan kaedah lain. Dia panggil syirik dalam ibadah. Dan Allah Ta'ala turunkan Quran untuk menjelaskan tentang tauhid dalam semua bab, semua keadaan. Tu hikmah turun Quran. Yang kedua, Allah Ta'ala nak cerita tentang risalah. Risalah ni ialah sunnah ataupun isi hidup ataupun gaya hidup manusia yang betulnya, kaedah dia yang Allah Ta'ala nak lagu ni ataupun ikut cara ni. Tu dia panggil risalah. Dan yang ketiga ialah hari akhirat. Beriman dan percaya bahawasanya kita ada satu lagi tempat yang nama dia akhirat, dan akhirat tu ada yang nama dia syurga dan ada nama dia neraka. Ni 3 benda utama yang Allah Ta'ala turunkan Quran dan turunkan Nabi. Tu kerja utama. Allah Ta'ala turunkan Quran. Kadang-kadang turun Quran pun tak faham, sebab isi Quran ni sifat dia mujmal, dia bersifat umum, dan dia perlu pada penjelasan. Allah Ta'ala turunkan Rasul pula untuk beritahu tentang 3 isi utama tu sendiri: tauhid, risalah dan juga hari akhirat. Dan tauhid, risalah dan hari akhirat ni dia ada ancaman-ancaman yang tersendiri belaka. Tauhid dia ada lawan dia, risalah pun dia ada lawan dia, hari akhirat pun dia ada lawan dia. Dan Allah Ta'ala suruh kita kenal belaka, kenal 3 tu dan kenal juga lawan-lawan dia belaka. Sebab itulah pepatah Arab sebut,
Wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Bila kita mengenal lawan bagi sesuatu perkara, maka kita akan lebih faham apa yang dimaksudkan daripada benda tu. Tauhid dia akan berlawan dengan syirik selamanya atas muka dunia ni. Risalah dia akan berlawan dengan bid'ah, dia akan kontradik dengan bid'ah. Dan hari akhirat dia akan kontradik ataupun dia akan berlawan dengan dunia. Orang yang tidak melakukan tauhid biasanya dia syirik. Orang yang melakukan bid'ah biasanya tidak kenal apa yang nama risalah. Dan orang yang cinta pada dunia sebab dia tak ada maklumat tentang akhirat. Tu benda kita kena faham. Jadi antara benda yang diletakkan dalam Syarhus Sunnah, benda-benda utama ialah percaya tentang adanya hari akhirat dan juga ada yang nama dia syurga dan juga neraka. Syurga itu balasan baik dan neraka itu balasan buruk. Syurga itulah yang disebutkan sebagai basyira, berita baik, dan neraka itulah yang disebutkan sebagai nadhira ataupun ancaman. Sebab tugas Rasul ni ialah basyira wa nadhira, beri berita baik dan beritahu juga ancaman. Berita baik itu ialah balasan syurga dan ancaman itu ialah balasan neraka. Itulah dua benda yang ada pada kita ketika mana kita sampai di kawasan ataupun di tempat nama dia negeri akhirat. Dia tidak ada pilihan ketiga. Dia hanya ada pilihan syurga dan pilihan neraka. Syurga itu redha Allah, neraka itu adalah murka Allah. Tu benda kita kena faham. Sebab tu satu benda yang kita kena faham juga, sebahagian orang yang merasa mereka ni golongan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kita beramal atas dunia untuk dapat redha Allah Taala, bukan nak kejar syurga sangat. Sebahagian orang ada cakap gitu. Kita beramal ni, buat ibadat atas dunia ni nak redha Allah, bukan nak syurga sangat. Tu pun talbis iblis juga. Syurga tu redha Allah dah tu. Okey. Yang awak sakit kepala mikir gitu semua tu apa benda? Syurga tu redha Allah. Kan sebahagian orang dia kata, "Dok, kok anda Allah, kok pandai Allah Taala nak bubuh kita syurga ke neraka?" Dia bubuh kita neraka kerana amal kebaikan kita pun tu kehendak dia, dok. Sebab benda ni Allah Taala sebut dalam Quran dah. Buat baik ikut seperti mana yang dia nak sehingga dia redha dapat syurga. Buat jahat engkar dapat neraka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tak akan tukar plan. Allah Taala akan menepati plan tu. Plan tu Allah Taala beritahu dah kita dengan dia utuskan Rasul dan dia buat turun Quran. Bila Allah Taala kata redha aku itu ialah syurga dan ingkar aku ataupun murka aku tu ialah neraka, maka benda tu jelas. Dan memang kita beramal atas dunia untuk kejar syurga. Redha tu ialah kejar syurga. Tu benda kita kena faham. Okay. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, idza sta'anta al-jannah atau idza sa'alta al-jannah, apabila kamu meminta syurga, fas'al jannatil firdausil a'la, tolong minta dengan Allah Ta'ala syurga yang paling tinggi. Okay, maknanya dakwaan tu memang ternafi dengan adanya hadis tu ataupun dengan adanya kata-kata Nabi. Nabi kata, mintalah syurga, minta yang paling tinggi. Walaupun amalanmu tu tak melayakkan kamu dapat syurga yang tertinggi, tapi minta azam, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Allah Taala akan beri pada kita ni syurga firdaus. Sebab kita akan jumpa ataupun kita mungkin pernah dengar hadis Nabi beritahu bahawasanya ada sebahagian kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni yang masuk syurga hanya bersangka baik dengan Allah Taala. Amalan dia di dunia tu tak nampak sikit pun dia ada kelayakan untuk masuk syurga. Bahkan dia melakukan sebahagian daripada dosa. Cuma ada dalam hati dia ni tauhid, percaya Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala, nak minta kebaikan pun dengan Allah Ta'ala, nak tolak mudarat pun dengan Allah Ta'ala, dan dia ada satu bab lagi dalam hati dia, sangka baik. Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan orang yang tauhid pada dia. Banyak dosa dia buat, Nabi sebut dalam hadis. Sehinggalah dipaparkan ataupun ditayangkan depan dia ni dosa yang dia buat, banyak dosa dia. Akhirnya dia beritahu Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku yakin di dunia mu maha pengampun dan rahmatmu lebih luas daripada kemurkaan. Dengan sebab sangka baik yang dia ada, Allah Ta'ala kata benda, fadkhulil jannah ya abdi, masuklah syurga aku wahai hamba aku. Hanya kerana sangka baik. Maknanya perasaan nak pada syurga kena ada. Perasaan nak pada syurga tu kena ada. Jangan kita terpengaruh dengan kata-kata yang kata hidup atas dunia untuk redha. Betul, memang hak yang paling tinggi lah redha Allah. Kita buat amalan ni redha, dan redha Allah itu ada pada wahyu dia, ada pada lisan Rasul dia.
Tu redha yang sebenar-benarnya, bukan redha yang seperti mana yang kita faham, bukan redha seperti mana yang ada dalam logik otak kita. Sebab agama dia berdiri atas wahyu. Tu benda kita faham, kita kena faham. Okay. Macam isu dululah, satu zikir ilahi lastul firdaus, tak mau komen isu tu, isu lama dah. Cuma bagi saya rasa sebutan zikir tu, ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Sebahagian orang yang kata, dia kata zikir ni tak betul, zikir ni tak betul sebab silap konsep. Sebab masuk zikir tu benda, ya Tuhan, aku ni tak layak jadi ahli syurga-Mu, tapi aku pun tak kuat juga nak tahan azab neraka-Mu. Dah undang benda sekarang ni. Mana kata je gitu. Tapi betul, dari satu segi, satu sudut betul. Tapi bagi kita tengok, tu adalah kaedah ataupun syair bahasa Arab yang kita tak boleh nak pukul secara mendadak juga. Sebab kalau saya tengok perbahasan, kita pun nak tanya guru-guru kita, dia kata tak boleh kata sesat lagi, tak boleh kata tak betul lagi. Sebab dia ada unsur-unsur khudu' ataupun unsur tawaduk dalam tu. Sebahagian orang, maknanya kita ni kalau boleh jangan buat kontroversi, jangan buat kontroversi lagi ya. Kita cari tempat yang boleh, jangan balah lagi. Balah ni serabut kepala. Balah ni pun masuk daripada talbih iblis juga sebenarnya. Balah sama-sama kita pun tak betul juga. Okey. Seterusnya saya nak baca sikit syarah daripada kitab-kitab Arab yang disebutkan dalam bab ni. Khalaqallahu al-jannata wan-nara qabla an yakhluqa Adam wa khalaqa lil-jannati ahla wa lin-nari ahla. Dan Allah Ta'ala ni, dia telah menjadikan syurga ni sebelum daripada Nabi Adam dan juga sebelum diciptakan Nabi Adam. Syurga dan neraka ni telah siap ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan kalau kita baca hadis penciptaan Nabi Adam dalam kitab Sahih Bukhari ke Muslim, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ni dalam syurga. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam dalam syurga ni. Okay. Dan Allah Ta'ala juga sebelum daripada diciptakan manusia, sebelum keluarnya idea nak beritahu kepada malaikat ni, Allah Ta'ala nak buatnya khalifah atas muka bumi ni, Allah Ta'ala sudah ada dalam plan dia ahli syurga siapa, ahli neraka siapa di kalangan makhluk ni. Fa ahlul jannati maysuruna li'amaliha. Para ulama sebut ketika mana syarah matan kita ni, dia kata ahlul jannah, orang-orang yang telah diletakkan dia ataupun ditetapkan dia ni sebagai ahli syurga, Allah Ta'ala jadikan maysurun li'amaliha. Dia mudah untuk melakukan amalan ahli syurga. Dia mudah untuk melakukan amalan syurga. Orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ni jadi ahli syurga, biasanya bila dia duduk atas dunia, dia mudah melakukan amalan ataupun ciri-ciri ahli syurga sudah ada pada dia. Ciri-ciri ahli syurga sudah ada. Wa ahlun nari kadzalik, dan juga ahli neraka pun begitu juga. Orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendiami neraka dia. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala kita tak masuk golongan tu. Kita tak mau masuk golongan tu. Sebab kita hidup atas dunia ni, kita lahir atas muka dunia ni bukan daripada permintaan kita. Kita duduk sini pun boleh kenal sunnah, boleh kenal mengaji kitab ni pun kita tak pernah suka ataupun kita tak pernah sangka kita boleh berada dalam kawasan ni. Kita tak pernah sangka hidup kita ni Allah Ta'ala atur kita kenal hak betul lalu. Keluar tu dengan sudah Islam pula, Islam yang ikut jalan yang dia nak. Semua tu aturan Allah Ta'ala yang kita tak perasan, kita tak pernah minta. Kita mungkin perasan benda ni kita tak pernah minta pun dalam hidup kita, tapi Allah Ta'ala bubuh kita atas jalan ni. Jadi kita kena ada niat untuk kita dapat syurga. Dan Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang yang mengharap syurga. Allah Ta'ala ni maha pengasih, dia beri pada kita benda yang kita tak minta. Apatah lagi benda yang kita minta, maka dia akan beri. Antara hak yang kita nak ialah kita masuk syurga. Hak tu semua kita nak. Dan kita berharap kita hak yang duduk dalam majlis ni semuanya akan bertemu di syurga lagi. Hak tu doa kita. Sebab tu saya teringat cerita Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni seorang ulama yang hebat di zaman dia. Dia ni digelar sebagai penceramah yang hebat zaman dia. Tapi bukan penceramah selebriti zaman ni lah. Penceramah yang hebat di zaman dia. Kalau kita baca tarjamah ataupun biografi dia yang diletakkan oleh para ulama, zaman dia mengajar, zaman dia dulu, bila dia mengajar ni, dia punya audience dia lebih kurang 10,000 dah zaman tu. Ramai orang mari. Maknanya ramai orang nak dengar kata-kata dia. Sebahagian besarnya masuk Islam hanya kerana dengar kata-kata dia. Dan Allah Ta'ala rahmati bukan sekadar lidah dia, rahmati juga tangan dia, dengan dia boleh tulis kitab-kitab yang bagus.
Antara kitab dia yang saya selalu baca ialah Sifatus Safwah. Itu kitab yang cerita tentang cerita orang-orang yang saleh, amalan-amalan orang-orang yang saleh. Hebatnya kitab Sifatus Safwah ni, dia cerita orang-orang yang saleh yang tidak diketahui nama. Cuma dia tu orang kenal dia yang masaleh, nama tak kenal siapa. Nama tak kenal siapa. Maknanya nama tu Allah Ta'ala saja yang tahu. Zaman dia hidup di dunia dulu, orang tak tahu dia ni. Dia ni siapa. Cuma cerita tu dia ni masuk ciri orang saleh. Dan Ibnu Jauzi ni dia memang ada rahbah, ada orang kata benda, rasa nak pada syurga tu sangat tinggi. Sehingga di akhir hayat dia pernah kata, di akhir ceramah terakhir sebelum pada dia wafat, dia kata kepada semua audiens yang dia ada, dia kata sekiranya mu semua yang dengar kuliah aku ni dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dapat hidayah kerana duduk dalam kuliah aku, kerana dengar aku mengajar, mu dapat hidayah, mu kenal agama, mu berada atas jalan yang betul, dan mu boleh masuk syurga kerana mu mari kuliah aku, mu ambil istifadah pada aku. Dan sekiranya mu masuk syurga, mu tak jumpa aku dalam syurga, tak ada aku dalam syurga, maka beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Ibnu Jauzi dulu orang yang pernah menunjuk kamu ni ke jalan yang betul. Dan saya pun yang lebih rendah daripada Ibnu Jauzi pun berharap sekiranya tuan-tuan ni dapat hidayah kerana kuliah saya, masuk dalam syurga, tak jumpa saya, tolong sebut nama saya. Ahmad Al-Qarni dulu pernah royak tentang hak tu pada kami semua, tolong buat masuk dia juga dalam syurga. Hak tu kita harap, semua kita nak. Bila kita cakap bab syurga, bila kita cakap bab neraka, sebab dia redha dan juga kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang suka memberi dan bertakwa, orang yang suka melakukan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan mereka untuk dapat pahala. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang mendustakan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, kami permudahkan dia untuk dapat kesusahan ataupun kesamaran. Banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut lagu tu. Okay. Antaranya, selain daripada tu, kalau kita tengok matang kita ni, penulis beritahu bahawasanya summa khalaqa lil jannati min dhurriyyatihi ahla fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun. Allah Ta'ala jadikan bagi syurga itu adanya penghuni daripada zuriat Nabi Adam. Mereka beramal dengan amalan-amalan yang sesuai mengikut kehendak dengan kudrat dan kekuasaan. Maknanya sebahagian zuriat Nabi Adam alaihissalam daripada kalangan kita semua ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni buat amalan ahli syurga sama, buat amalan ahli syurga, dan buatnya kita, rengangnya tubuh kita untuk kita buat amalan-amalan ahli syurga ni ialah dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Segala benda yang berlaku tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata, antara kitab-kitab yang dia sebutlah, kitab-kitab, banyak kitab-kitab dia ni lebih kepada bab-bab yang berkaitan dengan tazkiyah ataupun tasawuf. Sebab tu kalau kita tengok anak murid Ibnu Taimiyah ni mungkin terkenal dengan kitab fatwa dia apa semua. Dan dia melahirkan madrasah yang cemerlang zaman dia. Anak murid dia Ibnu Katsir, anak murid dia Ibnul Qayyim. Ibnu Katsir cemerlang dalam bab sejarah ni, cemerlang dalam bab apa benda ni, tafsir. Dan Ibnu Jauzi ni Allah Ta'ala jadikan dia ni ada satu nilai tambah. Sebab Ibnu Taimiyah pernah sebut, sekiranya aku wafat, mu ada kemuskilan apa benda, mu tanyalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ni protostik Ibnu Taimiyah tu, orang kata sama. Cuma dia ada satu nilai tambah, dia minat dalam bab tazkiyah, dia minat dalam bab tasawuf lah mudah. Tapi bukan tasawuf yang bahrul lahu ni benda gitu tu, tasawuf yang ngaruk tu, tasawuf yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Dia kata orang yang melakukan kebaikan adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan kejahatan pun adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bila dia buat kejahatan tu, dia jatuh dalam dosa, akhirnya dia boleh bertaubat dengan kehendak Allah Ta'ala, dia balik semula ke arah kebaikan. Sebab tu memandang buruk kepada orang yang melakukan keburukan, satu benda yang agama kita tak suruh kita buat. Kita memandang buruk keburukan yang dia buat, tapi dia tu sendiri kita tak boleh hina dia. Sebab dia jatuh dalam tu kadang-kadang boleh jadi sebab Allah Ta'ala nak angkat dia lebih tinggi lagi daripada keadaan dia sekarang.
Macam mana kita pernah tengok cerita sebahagian besar para ulama, yang berubah hidup dia daripada jahat jadi baik. Antaranya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni qat'ut tariq, orang yang melakukan samu tengah jalan zaman dia. Samu tengah jalan, naik rumah orang, pecah rumah orang tu benda biasa. Fudail bin Iyad. Sehinggalah dia khabar rumah orang tu seorang. Dia khabar rumah orang tu dan dia dengar tuan rumah tu baca satu ayat daripada surah Al-Hadid, ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat tu bermaksud belum tibakah lagi waktu untuk orang-orang yang beriman ni khusyuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia pada masa tu ni pala haliang lah, bahasa mudah Terengganu ni. Jahat apa dak uap-uap belaka. Bila dia dengar ayat Quran tu begitu, hidayah mulai masuk. Hidayah mulai masuk dalam hati dia. Ayat tu bermaksud alam ya'nil ladzina amanu. Belum tibakah lagi waktu untuk orang yang beriman khusyuk mendengar ayat Allah. Dia ni duk khabar, tangan tu duduk atas pagar kawan tu dah duk dengar. Bila dia dengar ayat tu dia kata bala, bahkan sekarang sudah sampai waktu untuk aku sahur. Aku khusyuk dengan ayat. Turun daripada rumah. Dak jadi masuk rumah kawan tu. Balik rumah dia, tumpahkan semua nabis. Air arak, air tepung, air yang nak jadi arak, tumpahkan semua sekali. Daripada Kufah dia bergerak ke Mekah, sehingga menjadi seorang alim duduk ini. Sehingga dia digelar dengan gelaran Abidul Haramain, orang yang paling kuat beribadah di negeri dua tanah suci. Belakang makam Ibrahim itulah tempat ibadah Fudail bin Iyad. Jadi orang yang alim, berubah dengan hanya satu ayat Al-Quran. Sebab tu kita kena ambil barakat hadis Nabi ataupun ayat Quran ni ada kelebihan yang boleh menjadi titik tolak ataupun menjadi turning point kita. Turning point kita daripada jahat boleh jadi baik hanya kerana ayat Quran, hanya kerana sepotong ayat ataupun hanya kerana satu hadis saja. Okey. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'anil huda mahjubun wa bi a'mali ahli an-nari bisabiqi qadrihi ya'malun. Dan Allah Ta'ala jadikan daripada zuriat Nabi Adam ni ahli-ahli neraka. Yang mana yang ditakdirkan jadi ahli neraka ni disebut oleh Al-Imam Al-Muzani, fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Kami jadikan mereka ada sepasang mata tapi tak dapat basirah. Mata yang Allah Ta'ala beri pada kita ni dua kegunaan. Yang pertama basar. Basar ni tengok saja. Tengok signboard nak masuk kawasan mana, tengok surah puak mana. Tu fungsi mata. Yang kedua fungsi mata ni dia panggil basirah, iaitu melihat dengan pandangan dalam. Melihat dengan pandangan luar, sekadar tengok kedai makan, lapar perut cari kedai makan. Tak ada minyak, nak isi minyak cari stesen minyak. Berasa nak pergi tanda cari tanda. Dia ada selagi pandangan, dia tengok tapi bukan pandangan biasa. Tengok tu tengok dengan kadar berfikir, tengok dengan tujuan cari hidayah. Tengok seperti mana tengoknya Nabi Ibrahim ketika mana dia nak cari Tuhan dia. Seperti mana dia tengok bulan, seperti mana dia tengok bintang, seperti mana dia tengok matahari. Tengok dengan mata. Tapi tengok bukan sekadar tengok, oh bintang, comel bintang, tengok gitu lah. Dok, Nabi Ibrahim Allah Ta'ala cerita panjang dia cari hidayah daripada zaman dia muda. Tengok bulan, tengok bintang, tengok matahari, nak kenal siapa Tuhan yang betul dengan cara tengok. Sebab tu benda-benda ni disebut dalam Quran. Panca indera yang Allah Ta'ala beri pada kita ni adalah dia panggil alat ataupun at-tawasul lil hidayah. Alat yang boleh menyebabkan kita ni kenal ataupun dapat mencari hidayah. Mata, telinga, mulut apa semua ni untuk mencari hidayah. Macam mana Nabi pernah sebut kepada sahabat, Uhud jabalun yuhibbuna wa yuhibbuhu. Gunung Uhud ni ialah gunung yang kita cinta pada dia dan dia cinta pada kita. Gunung saja, tapi pandangan Nabi bukan pandangan yang oh gunung ada batu gitu, naik semayang 2 rakaat turun. Tengok saja-saja, tak ada benda. Tapi Allah Ta'ala kata Uhud tu ialah gunung yang ada nilai. Sebab Nabi memandang dengan pandangan yang lain. Dan pandangan-pandangan ni,
pandangan basirah ni dia ada kata apa? Dia ada kaedah untuk meningkatkan. Orang tu dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin kuat dia punya pandangan basirah dia. Hatta dia tengok kucing minum air pun, dia dapat rasakan itulah punca hidayah. Memang bab malam ni dia lebih kepada tazkiyah. Bab malam ni punca-punca hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dia sebut sini, lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha, dan juga sepasang telinga tapi tidak dapat mendengar, iaitu mendengar hidayah. Wa quluban la yafqahuna biha, dan adanya dalam jasad mereka ni jantung, yang mana fungsi jantung ni untuk menjadi tempat terima hidayah. Qulub ni terjemahannya betulnya ialah jantung lah, bukan hati. Sebab hati dalam bahasa Arab kabid ataupun kibdah, tu terjemahan ataupun kalimah yang betul. Cuma kita ni sebut begitu semua, kita terjemah itu semua, kita pun kata hati itulah qulub. Yang terjemahan yang betulnya ialah jantung. Qulub maksudnya jantung. Ali radhiyallahu anhu pernah sebut bahawasanya al-qulubu kal-aniyah, hati ataupun jantung manusia ni ialah diumpamakan seperti bekas pinggang makuk ke, ikutlah bekas, orang panggil bekas. Yang mana fungsi jantung manusia ni ialah untuk menampung hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-qulubu kal-aniyah, jantung manusia itu diumpamakan seperti bekas, yang mana bekas tu fungsi dia menampung hidayah ataupun cahaya Allah Ta'ala melalui Al-Quran, melalui wahyu, dan juga melalui sunnah, melalui hadis Nabi. Dan Sayyidina Ali kata, tolong jaga bekas tu, ihfazi aniyataka, tolong jaga bekas tu, supaya bekas tu bekas yang bersih, boleh terima. Dan sekiranya bekas tu kotor, bekas hati jantung kita ni kotor, maka proses pertama yang kita kena lakukan ialah dia panggil at-takhliyah. Takhliyah ni apa benda? Kosong ataupun bersihkan hati tu daripada sebarang kekotoran. Sebab air yang bersih pun, jika dituang dalam bekas yang kotor, dia akan bercampur, dia akan jadi kotor juga. Untuk dapat panduan wahyu ni, kena bersihkan hati. Takhliyah, bersihkan hati, sehingga hidayah dapat turun. Dan hidayah yang turun dalam hati tu dia panggil at-tahliyah, iaitu menghiaskan isi bekas tu sendiri. At-takhliyah qabla at-tahliyah, ni yang disebutkan oleh para ulama. Kosongkan hati daripada kekotoran sebelum hiasi hati itu dengan hidayah. Tu peringkat-peringkat yang kena ada. Sebab tu hati ni kita kena jaga. Antara doa yang Nabi pesan kepada Ummu Salamah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, ataupun Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Doa yang mudah, pendek, tapi sebahagian kita mungkin nampak pendek itu dah apa, nak makan rot pendek, kena panjang-panjang sikit, baru makan sikit, baru jejak sikit. Sebahagian orang dia mari gitu. La yusamma qalban qalbun illa litaqallubihi. Tidak dinamakan hati tu ataupun jantung tu dengan perkataan qalaba. Sebab qalaba ni bahasa Arab maksud dia berbolak-balik, melainkan dengan sifat hati tu dia berubah semua. Hati manusia dia cepat berubah, sangat-sangat cepat berubah. Sebab di hadapan kita sangat-sangat benda. Hati dia berubah dengan sebab pandangan mata. Hati boleh berubah dengan sebab kita dengar maklumat-maklumat yang berbeza. Hati boleh berubah dengan sebab kalimah-kalimah yang kita lafazkan. Sebab tu kita kena hati-hati. Panca indera yang Allah Ta'ala beri ni, telinga, mata, apa-apa semua ni, ialah panca indera pertama yang Allah Ta'ala hadiah kepada kita untuk kenal dia, bukan untuk guna tempat lain. Cuma Allah Ta'ala sebut, cuma Imam Muzani sebut, sebahagian daripada zuriat anak Adam yang ada benda ni, kakah semua ada, alat semua ada, tapi tak erti guna. Semua ada belaka alat, mata, telinga ada belaka, tapi tak kena hidayah Allah. Sebahagian orang tak cukup alat, tak kena hidayah. Kata apa, sebahagian ahli syurga ataupun orang yang baik ni buta mata, tapi boleh kena hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada lengkap tu bukan syarat kata dapat hidayah. Okay, itulah sedikit sebanyak dengan bab syurga dan juga neraka. Jadi kita masuk bab yang ke-6. Bab yang ke-6 iaitu bab berkenaan dengan al-iman. والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان،
Wal mu'minuna fil imani yatafadalun wa bi salihil a'mali hum mutazayidun wa la yakhrujuna bidh-dhunubi minal iman wa la yakfuruna bi rukubi kabira wa la 'isyan wa la nujibu li muhsanatihim al-jinan ba'da an awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la nashhad ala musiihim bin nar. Bab yang kelima ialah bab iman. Sebab tu saya ingat kata-kata guru saya, al-iman ni, Syekh ataupun Dr. Salah Al-Fatah Al-Qadiri, dia kata al-iman huwal muharrik. Iman ni ialah enjin yang menggerakkan manusia. Sebelum tu kita baca terjemahan. Dan iman itu perkataan dan perbuatan bersama i'tiqad, iaitu keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, amalan dengan anggota-anggota badan. Kedua-duanya adalah bersamaan dan saling melengkapi. Kita tidak memisahkan antara keduanya. Tiada iman kecuali dengan amal dan tiada amal kecuali dengan iman. Orang-orang yang beriman, dalam iman mereka berperingkat-peringkat, saling bertambah-tambah iman mereka dengan amalan-amalan soleh. Mereka tidak keluar dari iman disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak kafir disebabkan terjerumus dalam dosa-dosa mereka dan maksiat. Kita tidak menghukum mereka masuk ke syurga. Kita tidak menghukum mereka masuk ke syurga-syurga disebabkan kebaikan-kebaikan mereka, kecuali bagi sesiapa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak menyaksikan ataupun menghukum bagi orang-orang yang berdosa di kalangan mereka dengan neraka. Bab yang keenam ni ialah berkaitan dengan iman. Iman ni paling mudah untuk kita faham, maksud dia ialah percaya. Percaya, tak kira lah percaya Allah ke, percaya Nabi ke, percaya Tok Pekong ke, percaya apa benda. Yang penting percaya. Dia lebih kurang dengan iman, tapi iman tu lebih tinggi lagi dan lebih khusus, iaitu percaya pada Allah dan Rasul. Iman ni lah kena sifat percaya yang Allah Ta'ala letak dalam hati kita. Percaya. Dan percaya ni semua manusia dia keluar daripada perut mak dia akan ada sifat nak mempercayai sesuatu. Tu memang fitrah Allah Ta'ala jadikan dah. Nak percaya. Nak percaya tu memang ada. Hatta orang yang bukan agama Islam pun dia ada sifat nak percaya. Walaupun dia kata dia tak percaya dengan Islam, tapi tak percaya tu masuklah percaya. Hak yang dia yang tak percaya, bunyi belik tu, kena hati-hati sikit ya. Percaya dengan benda yang dia tidak percaya tu, maknanya dia ada fitrah. Dia percaya tidak ada Tuhan. Percaya dah tu. Percaya tak ada Tuhan. Dia percaya tak ada Tuhan. Orang lain percaya ada Tuhan. Maknanya dua-dua percaya belaka. Cuma percaya dia jenis lain. Hak tu percaya jenis lain. Kerek sebut percaya ni kepala situ. Okey. Okay. Cuma nak ayat benda tu ada. Wal imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil jinan. Dan iman itu perkataan dan perbuatan ma'a i'tiqadihi bil jinan. Iman itu ialah perkataan dan perbuatan bersama i'tiqad, keyakinan dalam iman. Sebab tu antara ta'rif, orang kata apa, definisi bagi iman ni ialah at-tasdiqu bil lisan, ataupun yang pertama sekali dia panggil membenarkan dalam hati. Wal qawlu bil lisan, at-tasdiqu fil qalb, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil jawarih. Hak tu yang biasa kita dengar. Membenarkan dalam hati, inilah dia panggil akidah, iaitu kita ikat dalam hati kita, kita percaya. Membenarkan apa? Membenarkan Allah itu Tuhan yang layak disembah, dan Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ikat benda tu dalam hati kita, maka kita masuk kategori ada iman. Dan yang kedua, iman tidak akan lengkap jika dia tidak ada syarat yang kedua dan ketiga, iaitu qaulu bil lisan, kata, sebut bahawasanya aku ni orang beriman. Kalau tak sebut, tak jadi beriman. Kena sebut. Sebab tu dia ada bab syahadah. Syahadah ni menyaksikan, penyaksian dengan lisan, menyaksikan bahawasanya aku ini bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, iman ada dah, sebut dah, tapi tak buat pun tak lengkap juga, tak lakukan syarat-syarat ataupun ciri-ciri orang yang beriman, maka tak masuk kategori orang yang beriman. Tu benda pertama yang kita kena tahu dalam bab iman, iaitu iman ni ialah tasdiqu fil qalb, benarkan dalam hati. Benarkan dalam hati. Hak ni yang paling mudah. Cukup ada dalam hati kita, kita percaya Allah dan percaya Rasul, maka orang tu ada iman. Walaupun orang tu tak mengaji tauhid 3, walaupun tak mengaji sifat 20, dia ada hak ni, dia sudah dikira beriman. Maknanya dia tubik pada perut mu, dia tak pernah dengar. Mendapat sifat 20 tak pernah dengar pun tauhid rububiyah, benda-benda gini. Tapi dia percaya Allah Ta'ala tu Allah yang wajib disembah. Muhammad itu ialah pesuruh dia,
Dan segala hak dia suruh kena buat, hak dia larang semua kita kena tinggal. Dan dia sebut kat orang, aku ni percaya hak macam lagu tu, dan dia buat amalan. Cukup, settle masalah. Sah lalu semayang dia apa-apa semua sah. Walaupun tak mengaji sifat 20 apa semua, beres lalu. Sebahagian orang kan dulu-dulu orang tua dulu tak sah semayang, kau tak mengaji sifat 20. Sebab dia kena tubik pada perut mak dia kena hak tu selalu. Jadi dia beriman dengan hak tu. Bukan kata salah, kita tak kata sesat pun. Dia kena hak tu. Kita pun tak kata benda tu tak betul. Sebab tu adalah kaedah untuk kena Tuhan. Tauhid 3 dan tauhid 20 ni ialah kaedah untuk kena Tuhan saja. Anda kata tak ada dua-dua kaedah tu, kita ikut kaedah lain, tapi dia punya inti dia balik kepada kena Allah, kena Rasul, maka kaedah tu betul kok. Kaedah untuk kena Tuhan sahaja. Tu benda kita kena faham. Okay. Wal imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil jinan, qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan wa huma siyani wa nizamani qarinan. Benda kedua yang kita kena faham tentang iman ni ialah iman ni dia ada naik turun dia. Al imanu yazidu wa yanqus. Al iman ni dia ada naik turun. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maknanya perkataan tu ialah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Seperti mana kalau kita tengok muka surat 50 tu, nota kaki yang ke-59 tu. Dia kata al-imanu qaulun wa amalun yazidun wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Thumma tala qawlihi ta'ala yazdadu alladhina amanu imana. Iman itu perkataan dan amalan dan ianya bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala bermaksud, dan orang yang beriman bertambah iman. Dan orang yang beriman Allah Ta'ala akan tambah iman. Iman para malaikat dia statik. Para malaikat ni Allah Ta'ala jadikan makhluk yang tidak engkar pada Allah Ta'ala dan makhluk yang ada iman. Cuma iman dia bersifat kekal gitu, dan dia akan berkurang. Macam saya sebut sebelum ni lah, iman tu dia ada turun naik, dan iman pun dia ada rasa dia, rasa manis dan rasa pahit dia. Sebab Nabi sebut dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang yang ada 3 perkara dalam hati dia, dia akan dapat kemanisan iman. Bila Nabi sebut iman ni ada manis, automatik iman ni akan ada hak bahagian pahit dia, akan ada hak bahagian hak tak sedap dia. Iman tu benda kita kena faham secara automatik lah. Hak bahagian ni kita boleh guna akal, hak bahagian lain tak boleh guna akal. Ada bahagian boleh guna akal, ada bahagian boleh guna akal. Islam meraih yang kita guna akal. Okay? Cuma ada tempat-tempat dia sendiri. Okay. Imam Bukhari sendiri pun sebut dalam kitab dia Al-Imanu, dia ada bab, babul al-imanu qaulun wa amal. Bab iman itu ialah perkataan dan juga amalan. Iman tu bukan hanya bercakap seperti mana golongan seperti mana sebahagian golongan, seperti golongan Murji'ah, golongan Jahmiyah. Dia kata iman ni cukup hanya sebut aja ataupun letak aja dalam hati, amal tak payah, tak perlu amal. Ataupun zaman kita hari ni tak akal tudung, tanya Islam iman dah ada akal tudung, tak apa, ada iman. Tu dia punya ciri-ciri Jahmiyah ataupun Murji'ah zaman moden kita ni. Tanya buat apa dak semayang, dak apa dak semayang tu, cuma iman ada. Maknanya kita tak kata dia sesat, maknanya dia tu iman dia low, duduk peringkat bawah. Sebab iman dia telah berkurang dengan sebab dia langgar perintah Tuhan. Dan iman dia akan bertambah. Dia akan bertambah dan dia akan berkurang. Itu secara umumnya lah. Wal mu'minuna fil imani yatafadhaluna bi salihil a'mali hum mutazayyidun wa la yakhrujuna bizzunubi minal iman wa la yakfuruna bi rukubi kabirah wa la isyan. Orang-orang yang beriman dalam iman mereka berperingkat-peringkat, saling bertambah iman mereka dengan amal saleh. Di kalangan orang beriman ni dia ada orang-orang yang peringkat-peringkat dia. Kalangan orang yang beriman dia ada peringkat dia. Dia ada al-muttaqin, dia ada al-muqarrabin, dia ada al-abrar. Tu semua beza-beza mereka. Yang paling tinggi ialah al-abrar, seterusnya al-muqarrabin, seterusnya al-muttaqin. Dalil kata adanya pembahagian iman ataupun orang-orang beriman yang ada peringkat-peringkat dia ialah dalil daripada hadis riwayat Imam Muslim daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman ni kita tahu dia ni ashabus sirri, banyak menyimpan hadis-hadis ataupun rahsia Nabi dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara yang boleh mencelakakan manusia.
Yang menyebabkan manusia jatuh dalam kemurkaan, dia simpan hadis tu. Sahabat lain dia simpan hadis yang mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Hak ni dia simpan hadis yang menyebabkan jadi jauh pada Allah Ta'ala. Tujuan dia untuk menghindari diri dia. Dia kena ada belaka, dia kena ada keseimbangan. Allah Ta'ala jadikan sahabat Nabi ni dia ada kecenderungan masing-masing. Okay. Antara hadis yang diriwayat adalah hadis tentang keadaan manusia ni ketika mana dia nak melintasi sirat. Hadis tu panjang, cuma saya sebut secara umum saja. Dia kata Nabi sebut bahawasanya ada sebahagian kalangan orang yang beriman yang akan melintasi sirat ni kalbar, seperti kilat. Duk sini sekali klik je sampai di Nuh. Dan ada sebahagian dia punya perjalanan seperti naik seekor kuda yang pantas, lambat sikit. Dan ada yang seperti naik keldai, ada yang seperti naik lembu, ada yang berjalan kaki, dan ada yang lebih teruk lagi. Sebab keadaan sirat ni dia gelap, bukan cerah. Hak yang ngekilat tu cerah, nampak halu jalan. Hak dengan kuda pun apa-apa semua, tak kira lah dengan obor. Ada hak yang Nabi sebut, dalam hadis tu Nabi sebut, Nabi kata ada hak yang berjalan setapak Allah Ta'ala berikan kepada dia ni satu cahaya di hujung ibu jari kaki dia. Jalan setapak pun mengapuh api tu. Duduk lu atas sirat tu, duduk gayak gitu kan jatuh kan. Ada balik api tu, lakos tapak, mapuh pula api. Dan ada yang yahzafu ala batnihi, hak yang ngesok menggunakan perut pun ada. Maka Huzaifah bin Yaman tanya, dah lagu mana apa jadi gitu semua tu? Ada hak laju, ada hak lambat, ada hak yang jeng terus sampai tengah gayak mau jatuh kau. Sebab benda jadi gitu? Nabi kata sebab perbezaan di antara iman mereka. Orang hak iman tinggi laju, hak yang iman sikit-sikit lambat lagi. Tu dalil menunjukkan bahawasanya kalangan orang beriman dia ada peringkat-peringkat dia tersendiri, peringkat-peringkat yang tersendiri. Okay. Seterusnya hak yang penting juga dalam mata kita yang ini ialah wala yakfuruna birukubi kabirah wala isyanun wala nujibu limuhsanatihim al-jinan ba'da an awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim bin-nar. Mereka tidak keluar dari iman disebabkan dosa-dosa, dan mereka tidak kafir disebabkan terjerumus dalam dosa-dosa besar dan maksiat. Maknanya orang beriman dia adalah golongan yang boleh jadi buat dosa juga. Kita bukan seperti mana sebahagian kelompok sesat lain, dia kata hak buat dosa ni kafir lalu, keluar lalu daripada garisan iman, seperti khawarij apa-apa semua tu. Dok, i'tiqad ahli sunnah ialah orang beriman boleh jadi dia buat dosa. Dosa besar ke, dosa kecil ke. Dan perbuatan dia ataupun jatuhnya dia dalam dosa tu tidak menyebabkan dia ni tercabut iman pada diri dia. Dok, dia tak kekal beriman, cuma dia buat dosa saja. Dan boleh jadi dosa-dosa kecil dan dosa besar. Kita tidak hukum dia orang yang keluar daripada iman. Dan yang last sekali, perenggan yang last sekali muka surat 50 tu, kita tidak menghukum mereka masuk syurga. Kita tidak menghukum mereka masuk ke syurga-syurga disebabkan kebaikan-kebaikan mereka, kecuali bagi sesiapa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh sebut orang ni ahli syurga. Maknanya kita sebut dengan kita yakin dia memang syurga. Tak percaya mati kita tengok memang syurga. Cakap lagu tu tak boleh. Kalau kita ayat dia ni insya-Allah ahli syurga, waktu lain, waktu doa. Kita boleh kata seseorang tu ahli syurga bila Nabi telah akui dia ahli syurga. Sama juga dalam bab nak gelar seseorang tu syahid, as-syahid. Imam Bukhari bubuh satu bab dalam kitab dia Sahih Bukhari, bab la yuqal fulan as-syahid, bab larangan menggelarkan seseorang tu dengan gelaran as-syahid. Maknanya kalau kita tengok dia ni mati dalam mempertahankan agama dia, berjuang agama lah, semua orang kata dia berjuang agama, tak boleh kata lagi syahid. Sebab benda tu termasuk amrun ghaibi. Dan ulama kata hak yang boleh kata syahid ni hak yang Nabi sebut dalam hadis lain, iaitu orang hak yang mati, orang perempuan yang mati beranak, hak yang mati belanggar, mati terbakar, hak tu boleh kata syahid. Sebab nak hadis tu telah mengecualikan larangan tu. Cuma hak yang kita nampak juang apa-apa semua ni, hak yang sehari dua duk isi bangun ni, isu lama hak yang 30 tahun lepas dah, hak yang kata asyahid apa semua, tak boleh nak kata lagi asyahid. Sebab benda tu masih tergantung. Nak gelar orang, nak sebut orang tu asyahid ni
perlu kepada dalil daripada mulut Nabi sendiri. Imam Bukhari buat mari hadis cerita tentang ataupun peristiwa yang berlaku dalam perang Khaybar, iaitu seorang sahabat Nabi ni yang nampak sungguh dalam perang, sungguh sangat dia perang, sehingga semua sahabat-sahabat lain tengok dia ni kalau mati memang mati syahid. Akhirnya dia mati. Dua orang, seorang tu mati, dia perang sungguh mati, orang kata dia syahid. Dua-dua orang yang kata syahid. Maka Nabi berkata jangan kata lagi syahid, sebab mu tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Nabi berkata hak ni seorang ni memang mu nampak dia sungguh perang, tiba-tiba dia kena tetok sekali dia Yahudi. Sebab Khaybar ni perang lawan Yahudi. Tu peperangan terakhir Nabi menentang Yahudi, dan akhirnya Yahudi keluar, terhapus daripada kota Madinah, terkeluar habis. Perang terakhir, perang Khaybar. Bila mari Yahudi tok atas belakang ni, dia tak tahan sakit, dia gelepor, tak tahan sakit, pok dia bunuh diri jadi terbatal tu, tak jadi asyahid. Cuma tahan dia bunuh diri, buat mudah nampak, tak boleh kata dia asyahid. Hak yang kedua ni memang dia dibunuh, cuma masalah dia ada ambil harta yang belum dibahagikan, harta ghanimah yang belum bahagi. Benda apa yang ambil? Sehelai selendang sahaja. Bukan benda besar pun, bukan kata ambil pitis guni apa semua. Selendang tu pok selit dalam baju dia apa semua, selendang sahaja. Dan Nabi kata selepas pada nyawa dia tercabut daripada jasad dia, maka selendang yang dia ambil dalam Khaybar telah menyalakan api di neraka. Oh, ambil selah selendang ya, ambil pitis juta-juta barak lagi ya, kena. Awak bahagian tu, ni ambil selah selendang, harta yang belum dibahagikan lagi. Benda ni larangan. Maknanya hadis ni menjadi dalil tak boleh kata seseorang tu asyahid lagi. Larangan untuk menggelarkan seorang tu asyahid. Sama juga kita dalam bab nak kata ahli syurga tak boleh juga. Dan hak tu mungkin kita okey lagi. Hak yang paling penting sekali dalam bab ni lah, dan kita tidak menyaksikan ataupun menghukum bagi orang-orang yang berdosa di kalangan mereka dengan neraka. Hak ni hak yang paling mudah kita terjatuh. Kita nampak orang buat jahat, kita kata dia ahli neraka. Hak ni paling mudah. Ataupun perangai menerakakan orang, mensyurgakan orang ni kita payah sikit. Hak yang nak baik-baik kat orang ni, nak bahan kita seorang je. Hak jahat-jahat ni nak wi kat orang lagi. Hak yang kata orang ni sesat masuk neraka, hak ni menjadi hobi sebahagian orang. Benda ni tak boleh. Walaupun nampak dia buat jahat, kurabil ard, kejahatan benda atas dunia dia tak buat, dia buat belaka, tak boleh kata lagi dia tu ahli neraka. Tak boleh kata lagi dia ahli neraka. Sebab ahli neraka, ahli syurga ni masuk dalam perkara ghaibiyah. Macam bab sebelum ni, bab amalan ahli syurga dan juga siapa ahli syurga. Ahli syurga, ahli neraka ni perkara-perkara yang ghaibiyah, yang kita tak tahu. Dia soleh di depan mata kita, belum tentu lagi dia tu ahli syurga. Sebab boleh jadi soleh itu tidak ikhlas apa-apa semua. Kita pernah dengar hadis 3 golongan yang buat amalan baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Amalan yang hebat di mata manusia, iaitu golongan syuhada, golongan muallim ataupun orang yang mengajar ilmu, dan juga muta'allim, orang yang belajar ilmu, dan juga golongan yang munfiqin, orang yang bersedekah. Amalan ni baik-baik belaka, semua hebat belaka. Tapi amalan-amalan ni sebab buat tak ikhlas, Allah Ta'ala kata apa pada golongan-golongan ni? Kazab, mu semua menipu time buat amalan ni. Sebabnya tidak ikhlas, apa benda dia dapat? Fasuhiba ala wajhihi ilan nar. Allah Ta'ala lempar ketiga-tiga golongan yang buat amalan tidak ikhlas. Walaupun mata manusia tengok hebat, syuhada mati hebat memperjuangkan Islam, tapi kita tak tahu. Tok guru hebat, pelajar hebat, nampak kemah belaka semua, bercakap dalil apa semua, orang dengar kuliah dia, orang jadi ingat pada agama, orang jadi nak taat pada Allah Ta'ala, tapi belum tentu dia buat ikhlas. Orang yang derma, hebat dia derma, berjuta-juta, sekolah hana dia tak tajik, sekali buat derma, buat cek sama besar dengan pitu, habis TV panggil. Tapi belum tentu lagi amalan tu ikhlas ke tak. Allah Ta'ala kata benda fasuhiba ala wajhihi inna, lepo dia dalam syurga, lepo muka dulu. Becinya Allah Ta'ala pada golongan yang buat amalan tidak ikhlas ni. Lepo muka dulu. Lepo muka dulu ni satu bentuk penghinaan. Tak buah hati macam kita tak buah hati dengan orang, ataupun kita rasa ada benda yang dia buat dengan kita tu besar dalam hidup kita, ambil muka,
lepo dinding lalu, tanyih dinding lalu. Marahnya tahap tinggi tu manusia. Okey. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan syarh sunnah yang kita bahas malam ni. Dan saya rasa setakat itu saja 2 bab, iaitu bab yang kelima dan bab yang ke-6, dan insya-Allah kita akan sambung bab yang ke-7, iaitu berkenaan dengan Al-Quran, yang mana bab yang ke-7 ni ialah bab yang menjadi sebab utama penulisan kitab Syarh Sunnah ni. Sebabnya Imam Al-Muzani telah dituduh sebagai orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Jadi setakat itu saja untuk kuliah kita pada malam ni. Dan sebelum kita tutup, takut-takut ada soalan ataupun kemusykilan yang boleh kita buka masa yang ada ni. Redha dengan izin. Redha dengan izin. Okey. Redha dan izin ni dua-dua perkataan yang Allah Taala sebut dalam Quran. Dua-dua perkataan Allah Taala sebut. Redha ni ialah amalan yang Allah Taala benarkan kita buat dan dia suka kita buat amalan tu. Dia sangat suka. Dan amalan tu menyebabkan kita dapat balasan baik. Tu redha. Izin ni ialah Allah Ta'ala benarkan kita buat, tapi belum tentu lagi amalan tu boleh menyebabkan dia suka ataupun boleh menyebabkan dapat balasan pahala. Contohnya Allah Ta'ala izinkan manusia tu boleh merosokkan ataupun menghancurkan kehidupan seseorang dengan sihir, dengan apa. Sihir ni satu perbuatan yang buruk, tapi Allah Ta'ala izinkan berlaku. Izin tu bukan kata Allah Ta'ala suka perbuatan ataupun Allah Ta'ala redha. Izin tu sekadar beri sajalah. Sekadar beri, sebab ini termasuk daripada sifat Ar-Rahman dia juga. Okay. Jadi setakat tu saja. Wallahu a'lam. Ada ke soalan lain? Okey. Ada ke soalan lain? Okey. Dalam hadis Al-Wahid ada nampak kata kita manusia bila kita fakta jadi amal di amalan yang lagi jelas. Ada ke qada dan boleh sedangkan benda itu tak dijadi. Okey. Berkenaan dengan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia, apabila selesai saja ataupun keluar je ataupun bila ditiupkan roh selepas daripada 4 bulan atau lebih kurang, ditiupkan roh dalam perut rahim mak dia, maka Allah Ta'ala telah selesaikan ajal dia, semua amalan dia, balasan dia, apa-apa semua. Okey. Soalan dia, adakah benda tu termasuk daripada qadar ataupun qadar qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan adakah benda tu boleh berubah, gitu kan? Okey. Okey. 4 benda yang disebut oleh Nabi tu berhimpun sekali, qada dan juga qadar. Antara qada Allah, sebab yang saya pegang qada ni ialah ketetapan yang tidak berubah. Contohnya, lahir sebagai seorang lelaki, dia tak akan mati sebagai seorang perempuan. Tak ada dah. Dia akan kekal. Yang jadi bahagian qada tu ialah ajal dia. Ajal itu qada. Sebab manusia semua akan mati. Yang menjadi bahagian qada tu, qadar dia ialah rezeki. Sebab rezeki dia boleh berubah. Jadi 4 benda tu dia ada belaka dua-dua, qada dengan qadar. Qada ni ialah perkara yang tetap. Contohnya, dia hidup dan dia akan mati. Dia dilahirkan lelaki dan dia tak akan berubah dah jadi puan. Tu dia panggil qada. Ni yang Allah Ta'ala letak. Qadar ni contohnya rezeki. Rezeki yang sepatutnya memang tertulis dia ni boleh banyak ni pada waktu ni, tapi berubah dengan sebab dia pernah berdoa ataupun doa orang lain yang diberkati. Makna bila orang tu berdoa ataupun ada pihak lain berdoa untuk dia, menyebabkan rezeki yang boleh pada waktu tu dia boleh awal sikit ataupun ditakhirkan sikit dengan sebab dosa dia. Sebab ada hadis lain Nabi sebut, innal abda la yahrumur rizqa bizambi yusibuhu. Seseorang manusia tu akan terhalang daripada dapat rahmat ataupun rezeki dengan satu dosa yang dia lakukan. Okey. Jadi dalam tu semua berhimpun qada dan qadar dua-dua sekali. Cuma saya tak ingat secara jelas 4 perkara tu. Ajal, rezeki. Yang saya boleh beri secara umumnya ialah ajal tu ialah qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab qada ni ialah perkara yang tak berubah, dan rezeki tu ialah qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia boleh berubah dengan doa kita. Wallahu a'lam. Okay.
Ada lagi yang soalan lain? Kalau tak ada, kita tutup lah dah. Kita akan sambung pada lepas raya haji. Aku ada dah rasanya. Sebelum raya haji, selepas raya haji, okay? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.